Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And also very good morning to all of you. Today we are going to learn on the new chapter. Our new chapter is called as a cell structures and functions. Kamu akan diperkenalkan dengan perkataan cells. Secara asasnya, sel ini adalah satu fundamental unit bagi semua benda hidup. Cells is a fundamental unit of all living thing. Kesemua benda hidup mempunyai sel yang bertindak sebagai unit paling asas. Sebagaimana kamu belajar tentang matter, kamu tahu atom adalah unit paling asas. Oleh itu, bagi semua organism, benda hidup, sel merupakan unit asas bagi benda hidup. Sesuatu benda hidup itu tidak dinamakan dia benda hidup apabila dia tiada satu sel yang berfungsi. Apabila kita study tentang sel ini akan dibahagikan kepada dua. The cell is divided into two types. Okay. So the first type of a cell we call as a prokaryotic cell. The prokaryotic cell is being found in the domain bacteria and also domain archaea. Prokaryotic cell ini boleh dijumpai pada domain bakteria. Semua organism yang dinamakan sebagai bakteria mempunyai prokaryotic cell. Begitu juga dengan extreme prokaryot archaea. Dia pun ada prokaryotic cell. Jenis sel yang kedua kita namakan sebagai eukaryotic cell. Eukaryotic cell ini dijumpai kepada organism yang lebih advance yang kita namakan sebagai protista, fungi, plant, animal. Sebagai manusia, kita berada dalam kategori animal, kingdom animalia. Kita mempunyai eukaryotic cell. So ingat, there are two types of cell. The first cell we call as a prokaryotic cell. The second one is a eukaryotic cell. Walau macam mana pun kita membahagikan sel ni kepada dua, prokaryotic cell dan eukaryotic cell, semua sel share a common similarities. Dia akan ada beberapa komponen yang dia mesti ada. Tak kisahlah prokaryotic cell atau eukaryotic cell. Yang pertama, sel mesti mempunyai struktur yang kita namakan sebagai plasma membrane yang bertindak sebagai boundary antara extracellular dengan intracellular. Yang kedua adalah cytosol, iaitu fluid filled jelly-like yang berada di antara plasma membrane dan juga DNA. Dan yang ketiga adalah chromosome store the genetic inheritance material. So chromosome ni penting untuk store heredity material. So sel itu mesti ada heredity material yang boleh diwarisi daripada pre-existing sel. Dan yang keempat, semua sel mesti mempunyai ribosome. So ada 4 perkara yang akan share a common similarities whether they are prokaryotic cell or they are eukaryotic cell. Sebelum kita membincang lebih lanjut tentang perbezaan antara kedua-dua ini, kita gemar untuk lihat prokaryotic cell terlebih dahulu sebab prokaryotic cell ni adalah lebih primitif dan mudah untuk kita fahami dia. Bila kamu lukis struktur prokaryotic cell, benda yang paling asas kamu kena kenal adalah dia punya DNA. So lukis dulu struktur DNA je untuk kita kenal. DNA dalam prokaryotic cell ini majoritinya adalah circular DNA. Yang maksudnya circular DNA tu kalau kamu lukis dia tu, dia adalah berbentuk bulatan yang boleh berpintal ya. Circular DNA. Bagi struktur DNA yang kamu nampak ini, DNA dari prokaryotic cell is not enclosed. Highlight perkataan not enclosed. They are not enclosed by the nuclear envelope. So tidak ada membrane ya DNA dia ni. They have no enclosed in the membrane. So nampak kamu tak akan lukis struktur DNA yang ada membrane ya. Tak boleh lukis DNA ni. Tak boleh lukis ya. Dia punya membrane. So biarkan DNA dia lies freely in the cytosol. So apabila dia tidak ada membrane yang enclosed DNA dia ni, we are called the DNA here have no true nucleus. So they have no true nucleus. So DNA dia hanya akan concentrate dalam satu region yang kita namakan sebagai nucleoid region. Macam mana nak kenal nucleoid region tu?
ambil seluruh struktur DNA ni yang konsentrik ni. Okey, dan tarik dan labelkan sebagai nucleoid region. Berikutnya, perkara yang kedua kita akan study berkaitan dengan prokaryotik sel adalah kehadiran ribosom. Semua sel ada ribosom. So ribosom yang wujud dalam prokaryotik sel ni adalah ribosom yang bersaiz lebih kecil, a smaller size ribosome. Ni ya. Berapa amount dia? Ada setengah buku mengatakan dia adalah 30S. Ya, tapi saya tak gemar kamu letakkan saiz tersebut. Cukup sekadar mahu menyatakan dia have a smaller size ribosome, di mana saiz ribosome tu berbeza-beza antara satu prokariot dan prokariot yang lain. Baik. Berikutnya yang ketiga yang saya nak kamu study berkaitan dengan prokaryotik sel adalah kehadiran kehadiran cell wall. Nampak ada dua perkara kat sini ya. This is a plasma membrane. This is a cell wall. So bagi bakteria dan archaea, mereka mempunyai cell wall. Dan kita banyak fokus kepada bakteria because bacteria is a common type of prokaryote. So most of the bacteria, cell wall dia mempunyai bahan yang kita namakan sebagai peptidoglycan. So highlight perkataan peptidoglycan ya. So ingat dia punya cell wall ini memberikan satu struktur yang kita namakan sebagai rigidity kepada keadaan prokaryotik sel itu, dan bahan yang membina sel wall bagi prokaryotik sel adalah peptidoglycan. Yang keempat, most of the bacteria prokaryote dia mempunyai flagella. The flagella is made up from the is made up by no 9+2 microtubule arrangement. So flagella dia dekat sini penting untuk dia punya locomotion. It's very important for their locomotion, pergerakan dia. Berikutnya saya nak kamu kenal plasma membrane. So plasma membrane ini akan mengelilingi cytosol ya. Dan bagi setengah bahagian pada plasma membrane ni dia ada folded region. Folded, bahagian yang berlipat ini yang penting untuk menjalankan pelbagai metabolic proses. Contohnya adalah cellular respiration. Dan yang terakhir ini adalah cytoplasm. Cytoplasm ini dipenuhi dengan ribosom yang kecil ya. So ingat ini adalah satu struktur bakteria bagi prokaryotik sel. Kita akan compare beberapa bahagian, terutamanya DNA, cell wall dan ribosom. Yang pertama kita nak compare DNA yang ada dekat eukaryotik sel. Berbeza dengan prokaryotik sel, DNA bagi eukaryotik sel is enclosed. Highlight kata enclosed dikelilingi oleh nuclear membrane. Maka apabila DNA dia dikelilingi oleh nuclear membrane, we call this structure has true nucleus. Dan berbeza dengan prokaryotik sel, DNA pada eukaryotik sel has a linear DNA. Perkara yang kedua kita akan study dekat cell wall. Bagi eukaryotik sel, bukan semua organism ada cell wall. Cell wall hanya wujud pada organism yang kita namakan sebagai fungi dan juga plant. Cell wall bagi plant is made up from cellulose. Manakala cell wall bagi fungi is made up from chitin. So nampak ya, bagi cell wall kalau bakteria peptidoglycan, bagi eukaryotic cell made up from cellulose for plant, chitin for fungi. Dan perkara yang ketiga yang kita nak kamu study adalah ribosom. Bagi eukaryotic cell, ribosomnya lebih besar ya, larger ribosome size. So bagi structure eukaryotic cell, bila kita lukisnya, kita faham kita kena lukis DNA yang pastikan DNA ni dikelilingi oleh nucleus. So DNA is enclosed by the membrane. We call here as a true nucleus. Semua ni kita panggil true nucleus. And then this is their cytoplasm. The cytoplasm is filled by the ribosome. Dan saiz ribosomnya besar. Dan semua ini enclosed by the plasma membrane. Sekiranya kita nak lukis cell wall, kita hanya boleh lukis cell wall bagi eukaryotic cell pada plant dan juga fungi sahaja. So itu sahaja pelajaran kita untuk melihat bagaimana perbezaan antara prokaryotic cell dan eukaryotic cell.